Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. wa huwa as-sami'ul alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba wal ghala wal riba wal zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza Pahang Darul Ma'mur khasatan wa an sa'iril biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Saudara, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat ilahi sekali lagi dapat dipertemukan menerusi program kuliah duha minda imam besar yang dibawakan khas kepada saudara-saudari daripada rakan-rakan kita dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Hari ini kita telah berada pada tanggal 22 April tahun 2020, hari Rabu, dan kita di Malaysia masih lagi dalam suasana atau masih berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala international. Dan tanpa kita sedari, hari ini genap 35 hari kita berada dalam tempoh kordon saniter ataupun Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun 2020. Di Malaysia panggil PKP. Kalau rakan-rakan kita di Singapura, mereka panggil Circuit Breaker Measures, CBM, pemutus litar. Dan hari ini juga genap seminggu kita berada dalam PKP fasa yang ketiga, yang mudah-mudahan akan berakhir pada 28 hari bulan April nanti. Dan hari ini juga kita telah memasuki 28 Sya'ban tahun 1441. Ini bermakna kalau tak ada aral melintang, lusa ini kita berpuasa insya-Allah. Dan melihat kepada suasana semasa, syukur kehadrat ilahi, kes-kes yang melibatkan coronavirus ataupun COVID-19 ini ada banyak perkembangan-perkembangan yang baik. Kita ucapkan terima kasih dan juga selamat maju jaya kepada seluruh para pendekar dan hulu balang frontliners kita yang bukannya mudah untuk menguruskan atau menyantuni wabak ini. Mereka kena pakai personal protective equipment atau PPE yang memang panas berpeluh-peluh. Kita baru guna latex glove saja semasa pembahagian sumbangan daripada kita kepada pihak-pihak memerlukan itu pun dah berpeluh berlemin-lemin. Kita pakai mask yang 3 layer tu pun dah rasa rimas sekali. Bayangkanlah dia orang pakai mask N95. Bernapas pun guna udara yang keluar daripada mulut mereka sendiri saja. Jadi kita sama-samalah mendoakan kepada semua mereka ini. Tak kiralah para doktor, jururawat, healthcare assistant, medical assistant, medical lab technologists dan semua houseman kita yang merupakan our future doctors yang terlibat di barisan hadapan ini. Moga dia kurniakan kepada mereka dan kepada kita kejayaan bersama. Dan kesempatan ini juga tidak lupa kita ucapkan jutaan tahniah dan terima kasih kepada Datuk Panglima Perang COVID kita, Datuk Dr. Nur Hisham bin Abdullah, Director General of Health. Terima kasih di atas kepimpinan yang baik dan happy belated birthday beliau yang semalam. Terima kasih di atas segala perkongsian maklumat, data-data dan panduan yang disampaikan kepada kita setiap hari. Kerana dengan maklumat dan panduan yang tepat daripada orang yang tepat, maka ketakutan kita adalah ketakutan yang berilmu. Kerana takut tanpa ilmu akan mendatangkan keresahan. Dia takut ni pun kena ada ilmu. Sebab itu kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, al-khashiyah khawfun makrunu bit-ta'zim wal ilmu biman takhsyah. Khasyah ini adalah rasa takut
yang ada pengagungan kepada Allah dan ada ilmu kepada apa yang ditakuti. Tanpa ilmu, ketakutan kita akan berubah menjadi paranoid. Paranoid ini orang takut tak tentu arah. Terima kasih atas segala maklumat. Kita tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan dipahamkan sekarang mereka ada melancarkan satu bentuk teknologi untuk kita berhadapan dengan masalah ini, dipanggil My Sejahtera. Jadi boleh saja turun aplikasi My Sejahtera ini di pelantar App Store, Google Play, App Gallery. Banyak perkara baik yang diajarkan terhadap kita di dalam perkara tersebut, dari segi risiko jangkitan, info terkini, hotspot COVID-19 dan bagai-bagai lagi. Baik, kita sambung kepada membincangkan kitab kita pada pagi ini, iaitu kitab daripada sebuah tesis yang ditulis oleh Dr. Yusuf Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf Al-Wabil, yang telah buat satu tesis berkaitan Asyratus Sa'ah, dan beliau telah kumpulkan 57 hadis berkaitan tanda kiamat kecil, ada 8 hadis tanda kiamat besar, dan ada 5 hadis berkaitan tanda-tanda terakhir sebelum berlakunya kiamat. Pada kesempatan 15 April yang lalu, kita sempat bahaskan perkara yang ketiga, iaitu dinding Ya'juj dan Ma'juj, muka surat 294. Seperti biasa, ada di kalangan para pecinta ilmu kita yang tetap bertegas untuk mengatakan Zulkarnain adalah Cyrus dan berbagai lagi. Bagi kita, silakan. This is a free country. Apa saja pandangan, dialu-alukan. Sebab personality yang disebutkan dalam Quran ini not be detailed for us. Tidak ada yang diberikan secara terperinci. Sebab Quran ini dia bukan nak beri historic explanation kepada Zulkarnain, tapi purpose-nya adalah kita learning lesson from their lives rather than living off their legacy. Kita nak belajar cara hidup mereka, bukan nak mengenali sangat. Itu matlamat paling utama. Ada yang mengatakan Zulkarnain adalah Salahuddin Al-Ayyubi dan macam-macam lagi. Kalau kita nak bahaskan tajuk Zulkarnain saja, ini boleh memakan satu perbincangan yang baru, begitu panjang lebar sekali. Begitu juga tentang dinding Ya'juj wal Ma'juj. Di seluruh dunia kita ada 4 dinding yang paling masyhur. Mana satu? Ini juga adalah perbahasan yang tidak pernah berhenti. Pertama, kita ada The Great Wall of China. Great Wall of China ini dibina 3,460 tahun selepas daripada zaman Nabi Adam AS. Kita ada dinding Darban yang terletak di Asia Tengah antara Tirmiz dan Bukhara, yang wujud sejak zaman Tamerlane ataupun Taimolang lagi. Kita ada tembok yang terletak di Dagestan, Rusia, sepanjang kawasan pantai barat Laut Kaspia sampailah barat ke kawasan Babul Abwab. Kita ada kawasan tanah tinggi Kaukasia dan macam-macam lagi. Semua ini kalau kita nak bahaskan sangat memakan masa yang panjang. Jadi kita pergi kepada matlamat utama perbahasan tentang persoalan tanda-tanda kiamat ini adalah Ya'juj Ma'juj itu. Baik, kita pergi balik pada muka surat 294, iaitu kita ada membincangkan dalam kesempatan yang lepas petikan daripada ayat Quran 294, ayat yang di bawah itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya dzal qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'al laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj itu telah membuat kerosakan di bumi. Bolehkah kami membayar kamu upah supaya kamu buatkan dinding penghalang antara kami dengan mereka? Qala ma makinni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Zulkarnain pun bertitah, apa yang telah dianugerahkan Tuhan pada aku jauh lebih baik daripada upah yang kamu nak berikan. Maka bantulah aku dengan kekuatan manusia dan juga peralatan supaya aku dapat membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka. Surah Al-Kahfi ayat 94 sampai 95. Muka surat 295 di situ ada dinyatakan perenggan yang ketiga. Tempat dinding penghalang tersebut tidak diketahui tempatnya dengan pasti.
Namun sebahagian raja dan sejarawan telah berusaha untuk mengkaji tempatnya. Di antara yang terkenal adalah Khalifah Al-Wathiq. Al-Wathiq ini adalah khalifah zaman Abbasiyah. Nama penuhnya Harun bin Muhammad Al-Mu'tasim bin Harun Ar-Rashid. Dia dibai'ah menjadi khalifah ketika umurnya 26 tahun dan dia mangkat dalam perjalanan nak ke Mekah ketika berusia 36 tahun. Ini tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk nota kaki pada muka surat 366, nota kaki nombor 194, belakang sekali ada diterangkan siapakah beliau ini. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid ke-10 muka surat 308, Tuanku Baginda Al-Wathiq dia pernah utus beberapa orang gubernur bersama dengan pasukan infanteri untuk pergi sendiri mengkaji, menyiasat, meneliti, melihat dan berikan penjelasan tentang dinding tersebut. Maka dicatatkan mereka telah menelusuri dari satu negeri ke satu negeri, satu kerajaan ke satu kerajaan, dan akhirnya mereka dapat melihat dinding tersebut yang dibuat daripada besi dengan campuran biji timah. Maka mereka catatkan bahawa mereka nampak sebuah pintu yang sangat besar dengan kunci yang sangat besar, dan mereka juga nampak digantung susu-susu dan madu-madu pada benteng di sana, dan ada penjaga dan pengawal daripada kerajaan-kerajaan yang bersempadan dengan tempat tersebut. Dan dinding itu dalam catatan mereka begitu tinggi sekali, mustahil untuk nak didaki. Begitu juga gunung ganang yang ada di sekitarnya juga payah untuk nak didaki. Selepas mereka kembali ke negeri mereka mengambil masa 2 tahun untuk mencari, akhirnya mereka balik dan memberikan laporan kepada Baginda Al-Wathiq. Cerita ini ada dirakamkan di dalam tafsir Ibnu Kathir jilid yang kelima muka surat 193. Tapi seperti kata tuan kitab, beliau tidaklah menyebutkan sanadnya dan hanya Allah lah yang tahu cerita ini benar ataupun tidak. Jadi ini ada disebutkan dalam tafsir Ibnu Kathir. Dan yang ditunjukkan dari beberapa ayat terdahulu bahawa dinding tersebut dibangunkan di antara 2 gunung. Itu jelas. Hatta iza balagha bainas saddain. Ini muka surat 295, bawah sekali. Ayatnya tak ada terjemahan saja. Hinggalah apabila dia, iaitu Zulkarnain, telah sampai di antara 2 gunung. Surah Al-Kahfi ayat 93. As-Saddani ni makna 2 gunung. Dan dia bukan sekadar 2 tapi saling hadap berhadapan. Kemudian Allah berfirman di dalam surat 296, ada terjemahan saja, hatta idza sawa bainas sadafain, hingga apabila potongan besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Surah Al-Kahfi ayat 96. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, maknanya adalah apabila telah sama rata dengan kedua puncak gunung tersebut. Dan direkodkan bahawa dinding itu dibuat dengan menggunakan potongan-potongan besi, kemudian cairan timah dituangkan di atasnya sehingga menjadilah satu penutup yang sangat kuat. Imam Al-Bukhari, ini muka surat 296, ini tak ada matannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahawa seorang pernah bercerita kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qad ra'aitu sadda alladhi baina Ya'juj wa Ma'juj." Qala kaifa ra'aitahu? Qal mislul burdil muhabbar, tariqatun hamra wa tariqatun sauda'un. Qala qad ra'aitahu. Seorang sahabat bercerita, "Ya Rasul, saya pernah nampak dinding Ya'juj dan Ma'juj ini." Nabi pun bertanya, macam mana rupanya? Sahabat ni bercerita, dindingnya bagaikan kain bergaris yang berdakwat. Satu garisan merah, satu lagi garisan hitam. Maka Nabi pun respon, qad ra'aitahu. Memang itulah dindingnya, kata Nabi. Ini hadis riwayat Al-Bukhari secara mu'allaq dalam sahihnya pada bab Qissatu Ya'juj wa Ma'juj. Baik, seterusnya muka surat 296, perenggan yang keempat. Said Qutb dalam tafsir Az-Zilal pula mencatatkan, telah ditemui satu dinding penghalang dekat kota Tirmiz, yang mana kota Tirmiz ini terkenal dengan pintu-pintu besi pada awal abad ke-15 Masihi. Seorang ilmuwan yang bernama
Selberger. Kita baiki dalam kitab kita muka surat 296, dia buat namanya Silberger, SILD. Kita tukarkan namanya Celler, CELLAR, Selberger. Selberger ini, dia ni German confidant of Roman king. Dia orang kepercayaan tuanku Raja Rom. Dia orang Jerman tapi menjadi orang kepercayaan, penasihat kepada Raja Rom. Seorang ilmuwan Jerman yang bernama Selberger pernah melewatinya dan mengabadikannya dalam buku beliau. Ini perenggan yang kelima. Di mana Tirmiz ini? Tirmiz ini, kata Imam Yaqut dalam kitab Mu'jamul Buldan, Tirmiz ini adalah sebuah kota yang merupakan kota yang besar, terletak di sisi Sungai Jaihun dari sebelah timur, dikelilingi oleh pagar, dan pasar-pasarnya begitu meriah sekali dengan perdagangan. Dan inilah kota Tirmiz yang dinisbahkan kepada Imam Abu Isa At-Tirmizi, yang merupakan pengarang kitab Al-Jami' Sahih dan beberapa kitab yang lain. Imam Tirmizi itu asalnya daripada Tirmiz. Begitu juga kata tuan kitab, utusan kerajaan Spanyol yang bernama Khilaf Chu. Ni Khilaf Chu ni dalam buku kita muka surat 296, dia buat namanya Clapego. Baiki Khilaf Chu, KILAFCHU. Khilaf Chu ni the emissary of Castile, King of Andalusia. Dia ni adalah duta atau wakil khas daripada raja di Spanyol ketika itu. Semasa perjalanannya pada tahun 1403, beliau telah merekodkan, kata dia, saya temui tembok Iron Gate ataupun Bab Al-Hadid, pintu besi. Penutup kota pintu besi itu adalah satu jalan antara Samarkand dengan India. Mungkin juga dinding penghalang tersebut adalah dinding penghalang yang telah dibangunkan oleh Zulkarnain. Baik, ini beberapa catatan-catatan yang ada. Tapi bagaimanakah pula komen daripada tuan kitab? Tuan kitab muka surat 296, dia ada memberikan pandangan. Ini pandangan orang buat master, bukan pandangan dalam tesis dia. Katanya dinding penghalang ini yang dikatakan di Tirmiz hanyalah sekadar pagar-pagar yang mengelilingi kota Tirmiz, seperti mana yang disebutkan oleh Yaqut Al-Hamawi dalam kitab Mu'jamul Buldan. Dia hanya pagar saja dan bukanlah dinding penghalang yang pernah dibangunkan oleh Zulkarnain. Demikian pula tidak penting bagi kami menentukan tempat dinding penghalang tersebut dalam perbahasan ini. Bahkan kita harus berhenti sesuai dengan yang Allah khabarkan kepada kita semua. Demikian juga yang diterangkan dalam pelbagai hadis sahih, iaitu bahawa dinding Ya'juj dan Ma'juj itu masih ada hingga datang waktu yang telah ditentukan untuk dirobohkan. Kemudian akan disusuli dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Hal ini terjadi ketika kiamat telah dekat, sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran di muka surat 296 ayat yang bawah. Qala hadza rahmatum min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Zulkarnain bertitah, dinding ini adalah rahmat dan kasih sayang dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhan sudah datang, dia akan menghancurkan dinding ini, dan janji Tuhanku adalah benar. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd wa nufikha fi suri fajama'nahum jam'a. Kami biarkan Ya'juj Ma'juj pada hari itu bercampur antara satu sama lain, kemudian ditiup sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu kesemuanya. Surah Al-Kahfi ayat 98 sampai 99. Ada satu dapatan yang menarik. Maulana Hifzur Rahman Soharvi, dia ada tulis satu kitab bertajuk Qasasul Quran. Buku ni tebal betul, 1784 muka surat. Qasasul Quran. Jangan keliru dengan kitab Qasasul Anbiya. Qasasul Anbiya ini karangan Al-Alamah Abdul Wahab Najjar, orang Mesir. Qasasul Quran ini bab yang ketiga, ada 348 muka surat. Dia ada menceritakan tentang persoalan Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj ini. Kata Maulana Hifzur Rahman,
Pemimpin-pemimpin dahulu memang banyak bina tembok untuk nak menghalang Ya'juj dan Ma'juj. Memang banyak. Dan ini pernah kita bahaskan dalam pertemuan yang lepas. Tembok ini, ada tembok yang ada secara semula jadi, yang memang Tuhan jadikan Gunung Ganang ini sebagai penghalang pada puak-puak Ya'juj Ma'juj ini. Dan ada juga tembok yang memang dibina purposely. Tembok semula jadi ada 6, iaitu kawasan pergunungan Caucasus. Dia adalah banjaran pergunungan di Eurasia, terletak antara Laut Hitam dengan Laut Kaspia. Yang kedua, Gunung Elbrus di Rusia. Dia dekat dengan border sepadan Georgia. Gunung ke-10 tertinggi di dunia, 5,642 meter. Yang ketiga, kawasan pegunungan Zagros, terletak sempadan antara Iraq dan juga Iran. Dia adalah rangkaian gunung berkeluasan 1,500 km. Yang keempat, kawasan pergunungan Hindu Kush, terletak antara Afghanistan dengan Pakistan. Dia adalah rangkaian gunung berkeluasan 800 km. Dan puncak paling tingginya adalah Tirih Mir, 7,708 meter. Yang kelima, kawasan pergunungan Tian Shan, terletak antara China dengan Kyrgyzstan. Puncak paling tingginya 7,010 meter. Dan yang keenam, tembok semula jadi adalah kawasan pergunungan Himalaya. Lokasi 2 gunung tertinggi di dunia, pertama Everest, yang kedua Kanchenjunga. Everest punya ketinggian number 1 dalam dunia, 8,848 meter. Yang kedua Kanchenjunga. Kanchenjunga ni nombor 3 tertinggi di dunia, 8,586 meter. Dan banjaran ataupun kawasan pegunungan Himalaya ini berentasi 5 negara: Pakistan, India, China, Bhutan dan juga Nepal. Selain itu, ada juga tembok-tembok yang disebutkan dibina oleh para pemimpin dahulu sebagai tembok untuk menghalang musuh-musuh mereka. Dan dikatakan musuh-musuh ini termasuklah juga Ya'juj Ma'juj. Dan ada 5. Pertama sekali adalah tembok Darial. Tembok Darial ini terletak di kawasan tinggi Caucasia Tengah, dekat bahagian barat kawasan Babul Abwab ataupun the Gate of Gates. Situ ada satu laluan dipanggil Darial Pass. Yang kedua, tembok Darban. Tembok Darban ni tembok tinggalan Sassanid. Ingat lagi kita pernah bercerita tanda kiamat yang ke-48, Sungai Furat menampakkan timbunan emas. Itu adalah harta tinggalan Sassanid. Istilah kita guna Rom, Byzantine, Parsi, Sassanid. Dan tembok Darban ini terletak di tepi Laut Caspian, dekat dengan pelabuhan Durban di Republik Dagestan di Rusia. Tembok ini panjangnya 3 km dari pantai Laut Caspia sampailah kaki Gunung Caucasus. Itu yang kedua. Yang ketiga, tembok Gorgon. Tembok Gorgon ini the Great Wall of Gorgon. Tembok ini letak di kawasan Gorgon, kawasan wilayah Golestan di sebelah timur Laut Iran, dan duduk di sebelah tenggara kawasan Laut Kaspia. Dan yang keempat, tembok besi di lembah Fergana ataupun Fergana, terletak di Asia Tengah, melintasi Uzbekistan, Tajikistan dan Kyrgyzstan. Dan dikatakan Alexander the Great bina tembok besinya di situ. Dan yang kelima yang paling terkenal adalah tembok besar China ataupun the Great Wall of China. Jadi kata Maulana Hifzur Rahman, di China ini, pasal tembok ini, Syekhul Hadis di Darul Ulum Deoban, Uttar Pradesh, namanya Said Muhammad Anwar Shah Ibn Muazzam Shah Kashmiri. Dia pernah ulas kisah Wall of Zulkarnain di China ini dalam buku bertajuk Aqidatul Islam fil Hayatil Isa. Said Muhammad Anwar Shah ini bukan calang-calang lah, kata budak sekarang, bukan kaleng-kaleng, bukan calang-calang ulama. Dia ni disegani oleh ramai ilmuwan kerana fotografi memorinya. Dia punya memorinya begitu luar biasa sekali. Dia kalau baca sekali lalu, dia boleh ingat 30 tahun. Dia punya memori je. Dan kalau dia baca bersungguh-sungguh, dia boleh ingat fakta itu seumur hidupnya. Tak tahu apa dimakan, tapi memang dia ni memiliki photographic memory.
Kata Syed Muhammad Anwar Shah Ibn Muazzam Shah Kashmiri, dinding Zulkarnain telah dibina bukan hanya di satu tempat, bahkan di beberapa lokasi yang lain. Pemerintah setiap negara telah membina dinding-dinding yang khusus demi mengelakkan kemarahan puak-puak yang jahat ini. Dan antara yang paling masyhur adalah The Great Wall of China. China, dia memang terkenal dengan Great Wall. Selain pada terkenal dengan banyak perkara yang malas kita nak sebutkan, mereka amat terkenal dengan Great Wall of China. Keseluruhan panjang Great Wall 21,196 km. Tahun 1346, penggembara Ibnu Battuta mencatatkan bahawa komuniti Islam di Guangzhou sangat percaya bahawa tembok ini ada kaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini sebenarnya dah dibina sejak daripada abad ke-7 sebelum Masihi lagi. Bahkan ada bahagian-bahagian tembok itu yang dibina lebih awal daripada itu. Kata Abu Hayyan Al-Andalusi, dia ni seorang sejarawan yang terkenal, tembok ini dibina 3,460 tahun selepas penurunan Adam AS oleh Faghur of China. Namanya Faghur. Selain daripada Great Wall, ada juga di sana Badaling Great Wall dekat dengan Zhangjiakou. Masa tu negeri-negeri di tanah besar China ini seperti di Qin, Wei, Zhao, Qi, Yan dan Zogstan, semua negeri-negeri ini dah bina tembok masing-masing. Apabila Qin Shi Huang dia jajah seluruh kerajaan, dia tubuhkan China tahun 221 sebelum Masihi. Maka ketika itu bermulalah era dinasti Qing. Apa sebab? Mereka nak halang keganasan puak-puak Xiongnu yang datang daripada sebelah utara. Kita cuma kenal tembok sekarang yang dibina oleh Maharaja pertama China, iaitu Qin Shi Huang pada tahun 220 sebelum Masihi dan juga semasa era dinasti Ming. Abad yang ke-14, dinasti Ming merancakkan lagi pembinaan The Great Wall. Sebab mereka terpaksa kukuhkan Great Wall ni, pertama, ketika itu mereka tewas dengan puak-puak Oirats dalam peperangan Tumu. Yang kedua, kerana gagal sekat kemarahan puak-puak Mancurian dan juga Mongolia yang telah menguasai gurun Ordos pada ketika itu. Jadi dinasti Ming telah bina 25,000 watchtowers, menara peninjau. Mereka juga bina Liaodong Wall di kawasan Liaodong untuk kawal kemasukan puak-puak Mongol Oryangan di sebelah barat laut dan puak Jianzhou Jurchen daripada kawasan utara. Sekitar tahun 1600, Great Wall telah berjaya kekang serangan daripada puak-puak Manchu. Cuma pada tahun 1644, Beijing telah tewas kepada Manchu selepas pagar Shanghai Guan dibuka oleh Jeneral Wu Sangui, iaitu Panglima dinasti Ming pada 25 Mei tahun 1644. Jeneral Sangui masa itu dia minta tolong puak-puak Manchu lawan puak pemberontak Li Zicheng, tapi akhirnya kena tipu dengan Manchu. Akhirnya Manchu telah bina Empire of the Great Qing ataupun Manchu Dynasty, the last imperial dynasty of China, tahun 1644 sampai 1912. Jadi tembok ini adalah antara tembok dikatakan dibina untuk menghalang kemasukan-kemasukan puak-puak yang jahat. Selain daripada tembok-tembok yang kita telah nyatakan tadi, tembok berhampiran Bukhara dan juga Tirmiz di Asia Tengah, tembok di Dagestan di Rusia, tembok di kawasan tinggi Kaukasia dan beberapa tembok yang lain. Al-Bustani pernah mencatatkan berhampiran tembok Babul Abwab, ada sebuah tembok lagi yang menghala ke barat. Ada kemungkinan ia dibina oleh orang Parsi untuk menyekat serangan puak barbar di utara. Dan ada yang kaitkan Cyrus dengan Naushirwan. Dan kata Yakut, tembok ini dibuat daripada tembaga. Ini boleh rujuk dalam kitab Dairatul Ma'arif jilid yang ke-7. Baik, bagaimanakah perbahasan ulama tentang lokasi tembok ini? Kata tuan kitab, antara 4 lokasi tembok ini, Great Wall bukanlah tembok Zulkarnain.
sebab ia terletak di kawasan timur jauh, sedangkan tembok lain sebelah utara, di kawasan utara. 3 tembok lain memang semuanya duduk di utara. Para ulama seperti Al-Mas'idi, Istakhri, Al-Hamawi dan lain-lain telah mengenal pasti bahawa tembok yang terletak di Dagestan atau di Darban dekat dengan wilayah Kaukasia, iaitu di Babul Al-Abwab, berhampiran dengan Laut Caspian Sea, adalah tembok Zulkarnain. Jika ada sekalipun ulama yang mengatakan tembok itu di Bukhara ataupun di Tirmiz, lokasinya masih juga nama yang sama, iaitu Darban, sama macam yang di Dagestan. Jadi kesimpulannya, ia terletak di Babul Abwab, berhampiran Darban di Kaukasia, dalam wilayah Dagestan, atau di kawasan tinggi di Gunung Kafkis atau Qaf. Orang putih panggil Caucasus. Syed Muhammad Anwar Shah dalam kitab Aqidatul Islam muka surat 297 mengatakan tembok di Kohkaf ataupun Kafkaz Caucasus adalah tembok yang dibina oleh Zulkarnain. Jadi kita di Minda Imam Besar berpandangan tembok yang dikatakan sebagai tembok Zulkarnain terletak di kawasan tinggi Kaukasia, menghala ke barat Babul Abwab, yang mana di kawasan antara 2 gunung terdapat satu lorong yang disebut Daryal Pass. Dinding ini juga dikenali sebagai Gunung Kok-Kok, dan daripada perkataan Kok-Kok itulah, kalau tuan-tuan masih ingat, kita pernah bahaskan tentang teori Ya'juj Ma'juj. Dalam Hindu scriptures terkenal watak Ya'juj Ma'juj ataupun Gog and Magog, mereka gelarkan Koka and Vikoka, yang bunyinya seakan-akan Kokka, Gunung Kokka dengan Koka itu. Syekh Imran Hussein juga dalam bukunya Islamic View of Gog and Magog juga telah memberikan ample historical, geographical, geological and Quranic evidence bahawa tembok yang terletak di kawasan tinggi Kaukasia adalah dinding atau the wall of Gog and Magog. Sebab itu ada pendapat lain mengatakan bahawa tembok ini telah ramai orang berjaya temui, dan mereka melihat banyak perkara-perkara yang pernah disebutkan dalam Quran ada pada fizikal tempat yang mereka lawati itu. Walaupun adalah sedikit sebanyak perbahasan, ada yang kata yang bannernya bukan Zulkarnain, tapi ada yang mengatakan Cyrus ataupun Raja Khusro. Raja Khusro ni Empire Sassanid, Nashirwan Al-Adil. Ini pendapat-pendapat sajalah. Yang penting Yaqut Al-Hamawi mengatakan ianya dibangunkan menggunakan tembaga molten. Tembaga molten ini dalam surah Al-Kahfi, hatta idza ja'alahu naron qala atuni ufrigh alaihi qitra. Ketika besi telah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berikan aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya untuk nak seal gunung tersebut. Ini surah Al-Kahfi ayat 96. Dan tembaga molten ini Old English verb meltian maknanya something become liquid, tembaga cair. Maka kita berpandangan, kau ada selain daripada ni, tuan-tuan di luar nak pegang dinding tu letak di mana-mana, di Kuantan ke di Amerika terpulang. Tapi bagi kita di sini, kita mengatakan ianya terletak di kawasan Kafkas Caucasus. Selesai. Dalil dinding penghalang tersebut belum dihancurkan. Ini muka surat 297, perenggan yang kedua. Ada pendapat yang mengatakan dinding tersebut telah pun terbuka. Antaranya Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilal Al-Quran. Dia mengatakan mereka adalah bangsa Tartar yang muncul pada abad ke-17 Hijriah, dan mereka telah menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam dan hidup di muka bumi untuk melakukan kerosakan. Baik, muka surat 297 kita lihat perbahasan tuan kitab. Benarkah pandangan Said Qutb ini? Baik, pertama mari kita tengok hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ni ada hadisnya di sini, muka surat 297. Ni ada beberapa yang perlu diperbaiki. Yang ada kitab bolehlah baiki, yang tak ada melenggang tak adalah nak dibaiki. Yahfurunahu, bukannya yahfirunahu ya, baris depan. Yahfurunahu kulla yaumin
hatta idza kadu yakhrikunahu qala allazi alaihim. Ini juga baiki, bukannya alaihimu. Alaihim, matikan mim. Irji'u fasatakhriqunahu ghadan. Maksudnya mereka membuat lubang pada dinding itu setiap hari, kata Nabi, hingga ketika mereka hampir saja siap lubangnya, maka pemimpin di kalangan Ya'juj Ma'juj, dia akan kata kepada anak buahnya, okey, take 5, berhenti, esok datang, tebuk lagi, kata tuan dia, kata bos dia. Nabi cerita lagi, qala fayu'iduhu Allahu azza wa jalla ka'amsali. Yang ini juga kita ubah dalam buku terjemahan kita, dibuat ka'asyaddi, baris kedua tu ya, ka'asyaddi tu ubah kepada ka'amsali. Amsal, ka alif mim sa lam, ka'amsali makana hatta idza balagha, bukannya balaghu, buang waw, balagha muddatahum wa aradallahu an yab'atsahum 'alan nasi qala allazi 'alaihim, bukannya alaihimu, alaihim, matikan mim. Irji'u fasatahrikunahu ghadan insyaallah ta'ala wastathna. Nabi pun sambung cerita, bila dia tebuk lubang, dia rehat, dia balik, Allah kukuhkan semula dinding tu. Mana sampai sudah tak siap kan? Tebuk, kukuh balik. Tebuk, kukuh balik. Sehinggalah ketika mereka telah sampai waktunya dan Allah Ta'ala berkehendak untuk mengutus mereka ni keluar pergi jumpa manusia, maka orang yang memimpin mereka akan berkata, ini yang sedap, insya'Allah wastasna, baliklah esok hari, insya'Allah kita buat lagi lubang. Dan dia mengucapkan istisna ataupun insya-Allah. Jadi ni pelajaran sangatlah untuk kita. Ni kita pernah cerita sebelum ni. Ya'juj Ma'juj pun reti sebut insya-Allah. Ini kita hal lebih-lebih takkan tak reti nak gunakan insya-Allah bila bercakap dengan orang. Ya'juj Ma'juj pun insya-Allah. Bayangkanlah dia punya bos dia. Tu yang Nabi sebut insya-Allah wastasna. Mereka mengucapkan istisna, insya-Allah. Sama balik, qala fayarji'una huwa. Ya, ini dalam kitab kita buang perkataan waw, tinggal huwa saja. Fayarji'una huwa kahayatihi hina tarakuhu fayahriqunahu wa yakhrujuna 'ala an-nasi fayastaquna al-miyaha wa yafirru an-nasu minhum. Nabi cerita lagi, lalu mereka akan kembali sementara penutup dinding tersebut tetap dalam keadaan ketika mereka ditinggalkan. Akhirnya mereka dapat membuat lubang dan keluarlah mereka ke tengah manusia. Kemudian mereka minum air dan manusia nampak, manusia lari daripada mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Al-Hakim. Tengok, sebut insya-Allah terus lubang kekal. Tak sebut insya-Allah tak tebuk-tebuk lubang. Jadi jangan lupa insya-Allah. Nak lawan COVID-19 pun insya-Allah kena ada. Jangan lupa Tuhan. Hadis ini direkodkan dalam Sunan At-Tirmizi bab tafsir suratul Kahfi jilid ke-8. Begitu juga direkodkan dalam Sunan Ibnu Majah kitab Al-Fitan dan ditahqiq oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Dan ada juga direkodkan dalam Al-Hakim dalam Mustadrak jilid yang ke-4. Baik, sementara itu ada hadis riwayat Bukhari Muslim yang menyatakan dinding itu dia terbuka tapi sedikit saja. Ini muka surat 297, perenggan yang kedua terakhir, matan tak ada. Saya bacakan matan untuk ambil berkat. Iaitu riwayat tentang Ummu Habibah binti Abi Sufyan daripada Zainab binti Jahash radhiyallahu anhuma, pada satu hari baginda Nabi datang kepada mereka dalam keadaan terkejut. Nabi datang dalam keadaan terkejut. Dalam buku terjemahan kita dia sebut datang dalam keadaan sedih. Sedih, terkejut. Mana tidak normal macam biasalah. Nabi datang dan Nabi pun bersabda, la ilaha illallah wailul lil arab min syarri qad iqtaraba futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhi wa halaqa bi asba'ihi al-ibhama wallati taliha. Nabi kata la ilaha illallah, celakalah orang Arab hari ini, Jahanam habislah, kata Nabi. Sebab
keburukan telah begitu dekat. Hari ini, kata Nabi, dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah pun terbuka. Dan Nabi lengkarkan dua jarinya, iaitu jari ibu dengan jari telunjuknya. Nabi mengatakan dah terbuka. Faqalat Zainab binti Jahash, faqultu ya Rasulullah, anuhliku fina salihun? Qala na'am, iza kasura al-khabath. Zainab binti Jahash pun bertanya, ya Rasul, bila puak-puak ni keluar, adakah kami semua akan binasa? Ya, kata Nabi. Walaupun di kalangan kami ada orang-orang yang baik-baik, orang yang saleh. Kata Nabi, na'am, iza kasura al-khabathu. Ya, bila kejahatan sudah terlalu bermaharajalela, maka yang baik-baik pun sama jahanam juga, kata Nabi. Ini terjemahan kita lah. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Fitan, bab Qissatu Ya'juj wal Ma'juj, dan juga kitab dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Jadi ini yang tuan kitab kita bawakan. Namun beliau mengatakan, Said Qutb rahimahullah, dia berbeza pendapat. Beliau melihat daripada sisi tarjih, bukan daripada sisi yang yakin bahawa Allah telah pun membukanya. Allah buka sikit-sikit, tak. Bagi dia, Ya'juj Ma'juj dah pun keluar. Maknanya Allah dah pun buka. Ini ada diterangkan muka surat 297 perenggan yang akhir buku kita. Kata dia dalam kitab Fi Zilal Al-Quran, jilid yang keempat, muka surat 2293, Ya'juj Ma'juj ni, kata Said Qutb, adalah bangsa Tartar yang muncul pada abad ke-17 Hijriah. Mereka telah menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam dan hidup di muka bumi untuk melakukan kerosakan. Dia, tuan-tuan, kaum Tatar ni pada abad ke-17 Hijriah, dia datang daripada arah timur. Kita dah pernah syarah, tapi kita ulang baliklah untuk nak mudahkan pemahaman. Kita dah pun syarah bab Tatar ini dalam hadis yang ke-6, iaitu tajuk munculnya pelbagai fitnah, muka surat 68. Kita dah muka surat 296, muka surat 68 dulu kita telah ceritakan, iaitu akan munculnya fitnah daripada arah timur. Pernah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia menghadap ke arah timur. Kemudian Nabi pun bersabda, ala innal fitnata ha huna, ala innal fitnata ha huna min haitsu yatlu'u qarnu syaitani. Ketahuilah, fitnah datang dari sana, fitnah datang daripada sana, daripada arah munculnya tanduk syaitan. Nabi tunjukkan ke arah timur ketika itu. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dalam kitab Fathul Bari, qarnu syaitan maknanya kekuatan syaitan dan juga para pengikutnya. Dalam riwayat Muslim, Nabi ada bercerita, ra'sul kufri min hahuna min haitsu yatlu'u qarnu syaitani ya'ni al-masyriq. Punca kekufuran adalah daripada sana, tempat keluarnya tanduk-tanduk syaitan, iaitu daripada arah timur. Hadis dalam Sahih Muslim. Ibnu Abbas pernah bercerita, da'an Nabi wa Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina wa barik lana fi syamina wa yamanina. Nabi pernah berdoa, ya Allah, limpahkanlah keberkatan bagi kami dalam sukatan sa' dan mud kami. Ya Allah, berikanlah keberkatan pada kami pada negeri-negeri Syam dan negeri-negeri Yaman. Faqala rajulun minal qaum, lalu seorang lelaki daripada satu kaum, dia bertanya, ya Nabi Allah, wa fi Iraqina, wahai Rasul, tak doa ke untuk Iraq kami, untuk negara Iraq kami? Qal, Nabi bersabda, inna biha qarnu syaitan wa tahijul fitan wa innal jafaa bil masyriq. Dan baginda bersabda, sesungguhnya belah awak sana ada tanduk syaitan, fitnah berkecamuk di sana, dan sesungguhnya kerah hati ini terdapat di sebelah timur. Hadis riwayat At-Tabrani dan para perawinya adalah thiqah. Sebab itu kalau tuan-tuan yang tengok gelagat Arab ni, kok ada Arab menengok, janganlah marah. Kalau Arab belah-belah selain daripada Syam dan juga Yaman, kita tengok dia huru-hara sikit. Kalau daripada belah Syam dengan Yaman ni, dia berpasal sikit. Ada cara tu ada. Kalau hak lain tu tak ada lah, gelek siang malam. Bukan semua, tak. Sebab Nabi doakan keberkatan untuk Yaman dan juga Syam. Jadi hak belah timur, kata dia, belah ala ke Teluk ke ala ke belah sana, itu semua tempat bermasalah. Ya. Kata para ulama, antara kejahatan daripada arah timur ini ada 5.
Kita dah bincang ni masa muka surat 64 dulu. Pertama dari Iraq munculnya puak-puak Khawarij, Syiah, Rafidah, Batiniyah, Qadariyah, Jahmiyah dan Mu'tazilah. Yang kedua, ajaran-ajaran yang kufur juga dia berkembang daripada arah timur, daripada arah Parsi, macam Majusi misalnya. Sama juga Zurdustiyah, Manawiyah, Mazdakiyah, Qadianiyah, Bahaiyah. Itu semua datang daripada arah Parsi. Kemudian yang ketiga, munculnya fahaman-fahaman komunis yang berpusat di Rusia dan juga China, juga daripada arah timur. Yang keempat, munculnya kaum Tartar pada abad ke-17 Hijriah, juga daripada arah timur. Dan datangnya Dajjal dan juga Ya'juj dan Ma'juj juga datang daripada arah timur. Jadi salah satu yang disebutkan oleh ulama adalah Tartar. Jadi Tartar ni kata Syed Qutb, itulah Ya'juj Ma'juj. Tartar ini dikenali, kita lebih kenal dengan Empire Mongol. Empire Mongol orang Cham sikit lah. Empire Mongol ni, pokok ni asal daripada pergunungan Khingan, the Greater Khingan Range di timur laut China ke arah selatan tembok besar di China. Mongol kalau dalam bahasa Sanskrit Mongolia. Apa makna Mongolia? Fence, pagar. Jadi puak-puak ni adalah puak-puak bangsa yang tinggal balik pagar. Jadi dah nampak direction Syed Qutb itu ya. Bangsa itu sendiri adalah bangsa yang disebutkan duduk sebelah pagar. Empire puak-puak Mongol ni bukan empire kecil. Empire mereka merentasi jarak 9,700 km, meliputi kawasan seluas 24 juta kilometer persegi, iaitu 16% daripada daratan bumi adalah bawah Empire Mongol ketika itu. Mereka kuasai 100 juta penduduk. Dan Tartar pernah gempur negara-negara Islam tahun 617 Hijrah dan tahun 628 Hijrah. Kemuncaknya kejatuhan kerajaan Abbasiyah tahun 656. Gara-gara siapa? Tartar. Dan Islam di bawah kegelapan bangsa Tartar selama 43 tahun. Kronologinya tahun 604 Hijrah Tartar mula bertapak. Tahun 616 sampai 658 Tartar bina empire, dia takluk Bukhara sampai ke Gaza. Tahun 658 Tartar dikalahkan di Ain Jalut. Tartar ni tuan-tuan, dia memang legend betul. Ini memang legend betul. Ibnu Al-Athir dalam kitabnya Al-Kamil mencatatkan, ada seorang tentera Tartar, dia masuk ke sebuah perkampungan. Ni cerita. Kemudian dia bunuh semua orang dalam kampung itu. Seorang dia je. Dia bunuh semua, tak ada seorang melawan. Tak tahu ilmu penunduk apa dia pakai. Tak ada seorang habuk melawan. Padahal dia seorang, bukan satu platoon. Begitu juga kata Ibnu Al-Athir, ada seorang, ni cerita seorang je ni, seorang tentera Tartar, dia tangkap seorang Islam, seorang pemuda Muslim. Disebabkan masa dia tangkap tu dia tak bawa senjata, dia perintahkan pemuda tadi supaya telungkukkan muka ke tanah dan jangan bergerak-gerak, sebab dia nak balik ambil senjata. Pemuda ini bila dah tunduk, Tartar ni pergi ambil senjata. Tartar datang semula, ada lagi duduk situ menonggeng. Akhirnya dia dibunuh oleh tentera Tartar. Seorang tentera saja. Apa salahnya masa tentera tu pergi ambil senjata, lari je lah. Tak tahu ilmu penunduk apa pakai pokok ni. Tak lari dia, duduk tu mati begitu. Begitu juga kata Ibnu Al-Athir, tentera Tartar pernah memasuki kota Badlis. Sekarang ni terletak di sebelah selatan Turki. Jalan masuk kota ini dia lembah, celah-celah bukit dan memang sempit. Dan semua tentera Islam gagal lepaskan diri daripada serangan Tartar di kota itu. Memang Tartar kuat. Penduduk kota itu lari. Mereka duduk di atas bukit. Yang sedapnya, ketika tentera Tartar lalu, dia orang dah duduk atas bukit. Tartar bakar kampung itu, bakar segala rumah-rumah. Tentera Islam yang duduk atas bukit, tengok je. Tengok. Padahal dia orang duduk pada kedudukan yang sangat strategi untuk melawan balik. Perhati je orang bakar kampung. Akhirnya kota Badlis habis.
Habis terbakar kota Badlis. Tinggal Badlisah saja. Itu saja. Kota Badlis dah tak ada lagi dah. Tartar. Orang memang takut. Kalau berdasarkan catatan sejarah, serangan pertama kerajaan Tartar ini tahun 617 Hijrah sampai 620 di bawah pimpinan Genghis Khan. Genghis Khan atau Genghis Khan ni nama yang begitu terkenal. Oleh kerana jarak China nak ke Iraq itu jauh, lebih daripada 7,000 km, Genghis Khan dia tumpu serangan ke Afghanistan dan juga ke Uzbekistan. Dulu semuanya ini di bawah daulah Khawarizmiyah Khurasan Kubra. Tapi Tartar berjaya takluk semua kawasan ini, termasuk Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan, Pakistan dan sebahagian daripada kawasan Iran pada hari ini. Kemudian dibuat pula serangan kedua tahun 628 Hijrah. Pada tahun 624 Hijrah, Genghis Khan gantikan anaknya yang ketiga nama Ogedei ataupun Ogedei Khan. Mereka buat serangan sekitar Rusia dan juga Eropah. Ogedei lantik panglima perangnya nama Sabutai ataupun Subodai untuk ketuai serangan. Itu serangan kedua. Serangan yang ketiga tahun 656 Hijrah. Dinasti Tartar masa itu di bawah pimpinan Menggu Khan ataupun Mongke. Beliau ni cucu kepada Genghis Khan, anak saudara Ogedei Khan. 3 adik-beradiknya semua jenis mabuk darah. Kublai, Hulagu, Arik Bokeh. Kublai dia memerintah jajahan Tatar sebelah timur, China dan Korea, tu dia punya. Hulagu menjajah Tatar sebelah Iran sekarang. Masa serangan ketiga pada tahun 656 Hijrah ini, seramai 120,000 hingga 150,000 orang tentera lawan dengan 50,000 tentera Abbasiyah. Dan dia orang buat 3 pasukan untuk buat serangan mengejut. Pasukan pertama pimpinan Hulagu dibantu oleh tentera elit Tatar di bawah komandan daripada Baiju. Misi utama kepung bahagian timur kota Baghdad. Pasukan yang kedua dipimpin oleh Kitbukanoyan. Kitbukanoyan ini pahlawan Hulagu terbaik keturunan Turki dan dia beragama Kristian. Misi utama dia kepung bahagian tenggara kota Baghdad. Kitbuga jugalah yang memimpin tentera Tartar melawan Sultan Muzaffar Saifuddin Qutus dalam peperangan Ain Jalut ataupun The Spring of Goliath pada 25 Ramadan tahun 658 Hijrah. Dan pasukan yang ketiga pimpinan Bigu. Pasukan ini adalah tentera yang jaga sempadan di Anatolia, iaitu di sempadan Turki sekarang. Misi utama mereka serang Baghdad dari arah utara, kepung bahagian barat kota Baghdad, dan mission accomplished. Akhirnya mereka berjaya. Apa hasilnya? Kata Abu Hasan Ali Ad-Nadwi, seramai 1,800,000 orang Islam terbunuh dalam serangan 40 hari. Sebanyak 2 juta naskah buku dan kitab telah dicampakkan ke Sungai Dajlah. Kata Alauddin Atta Malik Al-Juwaini, seorang sejarawan abad ke-13, dia tulis satu buku Tarikh Ijihan Gosha. Dia menggambarkan suasana serangan Tartar di Iraq. Mereka tunggang unta dan kuda dengan tangkas. Tubuh mereka bagaikan besi. Wajah mereka merah menyala-nyala membara. Muka mereka garang. Leher mereka pendek. Telinganya lebar dan berbulu. Dan mereka memakai anting-anting. Kulit mereka kasar sehingga penuh dengan kutu. Dan bau mereka sangat busuk. Mereka seperti anjing. Wajah mereka seperti binatang buas. Dan mereka dengan bangga mengatakan bahawa Tuhan mencipta mereka daripada api neraka. Dan Genghis Khan, bila dia dapat Baghdad, dia naik atas mimbar dan dia sendiri mengaku dia adalah cemeti dari Tuhan yang diutus untuk menghukum orang-orang yang penuh dengan dosa, kata dia. Lepas Baghdad jatuh, Syam pula jatuh. Raja Mosul, Badruddin Lu'lu', surrender kepada Hulagu tanpa penentangan. Kaikawis yang kedua, Kalaj Arsalan dengan Raja Anadol juga surrender tanpa melawan.
Raja Halab dan juga Damsyik, Sultan An-Nasir Yusuf juga surrender tanpa melawan. Ada satu saja raja yang melawan, iaitu Al-Kamil Muhammad Al-Ayubi, iaitu Raja Mia Farqin. Mia Farqin ini adalah kota yang sekarang terletak di sebelah timur Turki. Tentera Raja Al-Kamil ini mereka kuasai timur Turki, barat laut Iraq dan timur laut Syria. Jadi itu adalah Tartar. Al-Qurtubi pula dalam komennya tentang bangsa Tartar ini, Al-Qurtubi bawa riwayat daripada As-Suddi bahawa 21 daripada puak-puak Ya'juj dan Ma'juj mereka terkurung dalam dinding Zulkarnain, Wall of Zulkarnain. Namun puak-puak Turk terlepas. Itu pula ada satu pandangan daripada Al-Qurtubi. Dan beliau percaya bahawa puak Turk adalah Ya'juj dan Ma'juj, ataupun pembuka jalan bagi keluarnya Ya'juj Ma'juj. Maknanya dia ada 22 puak yang ditahan di dalam dinding oleh Zulkarnain dulu. Satu puak dia yang terkeluar, bangsa Turk kata dia. Kata dia, dan telah keluar sebahagian daripada mereka Ya'juj Ma'juj, iaitu bangsa Turk pada zaman ini, kaum-kaum yang tidak dapat dihitung kecuali oleh Allah, dan tidak ada yang dapat mengusir mereka dari orang Islam kecuali Allah, sehingga mereka seperti Ya'juj dan Ma'juj atau sebagai pembuka bagi kedatangan mereka. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Bila sebut tentang Turk, kita juga dah pun membincangkan tajuk ini pada tanda yang ke-10, iaitu memerangi bangsa Turk, muka surat 86, yang mana dikatakan puak Turk adalah bangsa yang berasal daripada Turkistan, iaitu daerah antara Khurasan sampailah ke China di bahagian barat, dan daripada bahagian utara India sampailah hujung Al-Ma'mur. Dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumu sa'ah hatta tuqatilu qauman ni'aluhumus sya'r wa hatta tuqatilu turka sigharal a'yuni humral wujuhi zulfal unufi ka'anna wujuhahumul mijanul mutraqah. Tidak akan berlaku kiamat sehingga kamu berperang dengan satu kaum yang mana kasut mereka dibuat daripada bulu, dan kamu memerangi bangsa Turk yang matanya sepet, wajahnya merah, hidungnya pesek ataupun kemik, wajah-wajah mereka seperti perisai yang dilapik dengan kulit. Ini hadis dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Manaqib, bab alamatun nubuwah fil Islam. Siapa bangsa Turk? Banyak pendapat. Pertama, dikatakan dia adalah keturunan Yafith bin Nuh. Dalam Genesis chapter 10, Yafith dikenali sebagai Japheth. Dia kata mereka, Nuh ada 3 orang anak, Shem, Ham dan juga Japheth. Japheth pula ada 7 orang anak, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Masyekh dan juga Tiras. Maka Magog adalah anak kedua kepada Japheth ataupun cucu kepada Nuh. Walaupun Dr. Ernest L. Martin dalam tulisannya bertajuk Afghanistan, Gog and Magog, dia berteori tentang penduduk Jawa adalah keturunan Ya'juj dan Ma'juj, dan juga dipersetujui oleh Peter Salami dalam bukunya bertajuk China, Gog and Magog in Prophecy. Tapi pandangan kita di minda Imam Besar, Javan sebenarnya adalah orang Yunani ataupun Greeks. Jika kita rujuk kepada The Table of Nations karangan Labert Dolphin, disebutkan Javan adalah saudara Magog, dan kedua-duanya adalah anak kepada Japheth bin Nuh. Javan dia menurunkan bangsa Ionia dan juga Greeks ataupun Yunani, termasuk juga Spanyol, Cyprus, Rus dan juga Hellas. Dan tak ada langsung disebutkan Javanis ataupun orang Jawa. Begitu juga dicatatkan dalam banyak kitab-kitab kajian klasik, Flavius Josephus dalam Antiquities of the Jews, ataupun Michael L. Redkitson dalam Talmud Babylon, ataupun Trak Yoma dalam The Day of Atonement. Tidak ada dicatatkan bahawa penduduk Jawa adalah anak keturunan kepada Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang kedua adalah berasal daripada Turk ini adalah anak-anak daripada Kanturah. Siapakah Kanturah ini? Yang ini kita akan bahaskan pada kesempatan akan datang, insya-Allah. Kita tak dapat nak buatkan lagi satu keputusan yang rasmi sama ada sepanjang Ramadan
kuliah duha minda imam besar ini diteruskan ataupun ditangguhkan sementara menanti Syawal. Yang ini akan dimaklumkan menerusi laman-laman sosial, sama ada di page Facebook Pusat Zakat ataupun di page Facebook Masjid Negeri Sultan Ahmad I. Kita akan nantikan keputusan rasmi. Andai kata kita ada kesempatan rezeki, kita akan bincangkan tajuk ini pada minggu hadapan insya-Allah. Kalau tak sempat, sambung lepas raya je lah gayanya. Jadi saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dapatlah memberi manfaat kepada kita bersama. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Semoga pertemuan kita ini diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Na'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atina ma ataita ibadika salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Stay home, stay safe. Mudah-mudahan selamat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.